Okey, kita sambung semula. Ya, tadi dah soalan nombor B1 adalah untuk tujuan. B2 dia punya pemberi ubah. B3 alat peradas. Cikgu tunjuk balik ya tadi. Okey. Mana ke dia? Okey, B1 tadi tujuan. B2 pemberi ubah. Okey, sebab dia minta dimanipulasi dan bergerak balas je, so cikgu bagi 2 sajalah. Tapi kalau nak bagi 3 boleh tak cikgu? Nak juga letak yang dimalarkan. Boleh, tak ada masalah. Okey, tetapi dia tidak dikira ya. Dikira 2 tu adalah sebab dia minta dah dimanipulasi dan bergerak balas. Dan untuk B3, dia nak senarai radas dan bahan. So senaraikan semua. Pastikan awak check ya pada soalan yang diberi radas bahan tu ada berapa. Tadi kita dah numberkan dia kan. Pastikan ada 6 ni. So bila awak senaraikan pun ada 6. Okey, sekarang kita pergi kepada prosedur. Okey, bila awak menjawab soalan prosedur ni, okey, perkara pertama awak mesti lukis. Lukis. Ya, lukis. Ada pelajar kata cikgu tak lukis pun tak apa, tulis pun tak apa. Memang betul, tetapi daripada lukisan itu akan cover untuk tulisan. Tulisan itu boleh di cover oleh lukisan. Dia macam tu. Sebab daripada lukisan, okey, awak boleh dapat 3 markah daripada lukisan. So apa nak lukis? Nak lukis, lukislah balik yang ni tadi. Kan masa kita tengok kepada bahan yang dibagi tu, kita dah buat lakaran kan. Jadi bila kita tuliskan jawapan kita dalam test pack tu, lakarkanlah semua balik. Okey, dengan cantik, pakai pembaris ya. Cikgu ni tak boleh nak pakai pembaris kat sini, guna pembaris. Okey, jadi ulang balik. Tadi dia suruh masukkan. Pastikan kuantiti latex ini adalah sama ni latex berapa, letakkan dia punya kuantiti, mesti letak, biasakan letak. Sebab apa nak letak? Nanti cikgu tunjuk sebab apa. Okey, so dia letakkan tadi ada apa ni? Rod kan, rod kaca. Nak apa rod kaca ni? Nak kacau. Okey, kemudian apa tadi dia letakkan penitis. Tak pandai nak buat penitis kan? Tak apalah, lebih kurang gitu. Ni dot jatuh. Okey, kemudian kat sini letakkan penitis juga. Okey, so dot jatuh kat situ. Ya, setiap yang awak guna mesti label. Yang ini bika label. Okey, kiri dan kanan mesti label ya. So katalah kat sini sempit pula ruang ni kan. Label tu mesti horizontal ya, apa? Mesti mendata je semua ya. Ini adalah rod kaca. Okey, ni rod kaca. Sebaiknya buat gambar raja. Ni gambar raja A, ni gambar raja B. Labelkan. Ya, kemudian yang ni apa? Yang ni adalah penitis. Ini penitis. Okey. Kemudian kat sini awak boleh labelkan. Okey, ini apa? Asid etanoik. Yang kat sini, yang ni apa bahan ni? Ini adalah larutan amonia. Dah lengkap dah. Semua yang ada tu, check dengan bahan radas, semua dah ada. Okey, semua dah label. Okey, sekarang kenapa kena lukis? Okey, kena lukis kerana untuk pemberian markah soalan prosedur ni dia 4 markah. Tengok kat sini dia 4 markah. Okey, daripada rajah ni, ya, dalam sebenarnya merancang eksperimen ni kita kena rancang apa kita nak malarkan, apa kita nak ubah-ubah. Okey, macam mana kita nak dapat hasil. Itu semua adalah pembuluh ubah dimalarkan, pembuluh ubah dimanipulasi, pembuluh ubah bergerak balas. Okey, daripada rajah ya, kat mana yang boleh dapat markah? Awak boleh dapat markah untuk pembuluh ubah dimalarkan dan pembuluh ubah yang dimanipulasi. So apa yang malar? Yang malar tu yang sama. So tengok kat sini. Yang sama adalah kedua-dua bika ini dia menggunakan latex yang sama banyak. Jadi ini adalah point untuk pembuluh ubah yang dimalarkan. 1 markah. Tapi kalau awak tak letak dia punya kuantiti ni, tak dapat markah. Kalau awak letak latex je, tak dapat markah.
Okey, itu sebab kena letak dia punya kuantiti. Okey, 1 markah. Okey, markah kedua itu dah dimalarkan. Untuk yang dimanipulasi, yang itu berubah. Okey, sebelah sini dia tambahkan asid etanoik. Jadi ini adalah markah pemboleh ubah dimanipulasi yang pertama. Dan kat sini kita pakai larutan amonia. Jadi ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi yang kedua. So dah dapat dah kat sini. Daripada 4 markah kat sini kat Rajah, awak dah dapat 3 markah. Ya, so awak tinggal lagi 1 markah saja. 1 markah itu adalah macam mana awak dapatkan? Macam mana awak mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas hasil dia. Okey, itu yang awak kena tulis prosedur. Dan tulis prosedur tu sebenarnya tak perlu ayat yang panjang, ya. Cikgu insertkan dulu slide kat sini supaya kita boleh tulis kat sini, okey. Untuk prosedur, ya. Sekejap cikgu padam kat sini, lupa pula sediakan. Okey, so untuk prosedur kat sini, macam mana kita nak tuliskan dia? Jadi untuk prosedur, okey, dia paling panjang pun 5 ayat dan ayat dia simple-simple. Ya. Okey, so ayat yang pertama. Senang je ayat skema. Radas seperti Rajah disediakan. Tu ayat pengenalan. Tak ada markah. Okey, yang kedua, ceritakan macam mana awak malarkan. Apa yang awak malarkan? Kedua bika diisi 500 ml latex. Okey, itu dimalarkan. Ketiga, apa yang awak manipulasikan? Okey, so awak tulis bika A dititis. Berapa titis nak letak? Dititis dengan 5 titis. Katalah 5 titis. Nak letak pun 10 pun boleh, 20 pun boleh, ya. Okey, kita titiskan apa tadi? Yang A, tengok Rajah kita tadi. Asid etanoik. So, asid etanoik. Okey, kemudian dekat B pula. Bika B dititiskan dengan 5 titis larutan amonia. Itu yang kita manipulasi. Ayat keempat, macam mana kita dapat hasil? Okey, campuran kedua-dua bika. Okey, bahan dalam bika. Okey, dikacau. Menggunakan rod kaca. Barulah kita boleh dapat hasil, kan? Dan ayat terakhir, pemerhatian. Apa yang kita nak perhatikan? Keadaan latex. Nampak? Ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Dicatatkan dalam jadual. Dah cukup 5 ayat. So, mana dapat markah? Dapat markahnya kat sini. Okey, yang pertama tak ada. Yang kedua bika diisikan 50 ml latex. Tapi tadi dekat Rajah dah dapat markah. Dia tulis ni given. Apa yang dia given? Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kemudian bika A dititis dengan asid etanoik. Ini given juga. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi 1. Bika B dititis dengan larutan amonia. Okey, given juga pemboleh ubah dimanipulasi yang kedua. Dan sini ada kedua-dua campuran dalam bika dikacau menggunakan rod kaca. Ini 1 markah. Poin yang keempat. Sebab kita kena kacau. Kalau tak kacau dia tidak bercampur dengan rata. Jadi kita tak boleh nampak dia punya hasil. Okey, dan kemudian sini latex. Okey, pemerhatian keadaan latex. Keadaan latex ini juga adalah pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey, pemerhatian keadaan latex dicatatkan dalam jadual ataupun perhatikan keadaan latex dan catatkan dalam jadual. Boleh saja. So, nampak kat sini ada
5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 poin. Ya, 5 poin tapi maksimum, dia tulis sini 4 maksimum. So, awak dapat markah penuh. Okey, senang kan? Mula-mula apa yang dimalalkan, kemudian apa dimanipulasi. Ketiga, bagaimana nak dapatkan pemboleh ubah yang bergerak balas. Selesai. Okey, dan akhir sekali untuk penjadualan data, ini lagilah mudah tapi pelajar selalu buat silap dekat sini. Okey, penjadualan data. Ingat pesan cikgu, dalam membuat penjadualan data mesti ada jadual. Okey, jadual awak itu mestilah 2 kolom. 2 kolom. Dengar cakap cikgu, ikut cakap cikgu. Cikgu ajar cara dia. Boleh buat 3 kolom, 4 kolom ke, tapi tidak relevan. Okey, ikut yang apa cikgu tekankan ya. Buat 2 kolom, kemudian dia ada 3 baris. Okey, kolom yang pertama, yang kat sini. Apa yang awak kena tulis kat sini? Yang kena tulis kat sini adalah dia punya PM. Yang belah sini awak kena tulis dia punya PB. Yang kat sini kena tulis juga. Ni kena tulis. Apa tentang PM, apa yang digunakan sebagai dia punya PM. So macam mana nak isi ni? Bila nak isi bahagian ni, rujuk balik kepada pemboleh ubah. Mana tadi soalan pemboleh ubah dia? Ni soalan pemboleh. Rujuk balik kat sini. Soalan B2 ni, pemboleh ubah. Dimanipulasi jenis larutan. Salin. Tulis jenis larutan. Jangan tulis lain, tulis yang sama. Okey, kemudian tengok bergerak balas keadaan lateks. Jadi, pergi kat sini tulis keadaan lateks. Ya. Dan kat sini jenis larutan, tadi tengok dalam eksperimen ni, tengok gambar. Jenis larutan apa yang dipakai? Beberapa dimanipulasi ni kan? Asid etanoik dan larutan amonia. Kena tulis ya, kena tulis. So tulis sini asid etanoik dan yang kedua adalah larutan amonia. So itu saja. Ni nak tulis tak? Nak? Tak payah. Ni tak payah tulis, ni tak payah tulis. Yang penting untuk markah, satu markah pada markah dia memang satu. Apa yang dapat markah? Awak kena betul PM, awak kena betul apa PB dia, awak kena betul untuk PM apa yang digunakan. 4 benda ni betul, barulah awak dapat satu markah. Salah satunya salah dah dia. Okey, yang selalu pelajar buat salah adalah dekat sini, dekat PM dengan PB ni, ruang atas ni. Dia suka ubah. Tak usah ubah, ikut saja apa awak tulis dalam soalan B2. Ya, ikut saja kat sini, dah betul dah. So salin je dalam jadual ini, ya. Tulis je balik kat jadual ini. Okey. So dengan itu dapatlah lengkap. Awak dapat 10/10. Untuk apa-apa eksperimen pun, yang berubahnya adalah apakah dia punya pemboleh ubah. Ya, pemboleh ubah dimanipulasi bergerak balas. Itu yang berubah. Ya, kalau awak punya pemboleh ubah tu salahlah dia. Itu yang awak kena kenal pasti daripada penyertaan. Perkara paling penting boleh tahu mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi yang betul. Betul pemboleh ubah. Okey, semua soalan ni hipotesis ke? Okey, tujuan ke? Ya. Lepas tu lagi tadi apa? Pemboleh ubah tu of course lah. Semua ini dia bergantung kepada pemboleh ubah awak, termasuk untuk penjadualan data ini. Salah pemboleh ubah dimanipulasi bergerak balas, salah lah semua. Betul lah semua. Caranya sama saja. Yang berbeza apa jenis eksperimen. Jadi awak praktis ya. Ini teknik. Mahir teknik, awak akan lebih mudah untuk membuat eksperimen. Selain daripada mahir, kena selalulah buat latihan. Ya, selalu tengok, eksperimen ni pernah buat latihan, dah tahu dah apa kena buat. Ya, so practice makes perfect. Okay, jadi semoga skor 10/10 dan dapat A+. Okay, itu saja daripada saya, Cikgu Mahizan. Okey, selamat buat latihan ya. Semoga ulang kajian ekspres ni boleh membantu awak untuk ingat balik apa yang awak sudah belajar. Okey, bye. Assalamualaikum.